أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ramai sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya ambil. Ya Allah, jadikan kami di dalam surau ini diberkati, dirahmati, diampunkan dosa kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, kurniakan kami syafaat Nabi kami, syafaatul uzma di hari akhirat sana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kurniakan kepada ahli jawatan kuasa surau Darussalam panjang umur, murah rezeki, ditetapkan imannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kuat tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, jadikan bapa-bapa yang hadir di majlis ini bapa yang diberkati, zuriatnya dihormati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, jadikan ibu yang hadir majlis ini diberkati zuriat mereka jadi pemimpin umat. Allahumma salli ala
sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ini cerdas fikiran mereka, terang hati mereka, jadikan mereka hebat dalam pelajaran dan ibadat, kurniakan mereka bermanfaat kepada sekalian masyarakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Last sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ibu bapa di sini cinta dan rindu Nabi, pemuda-pemudanya juga cinta dan rindu Nabi, anak-anak rindu Nabi, ibu-ibu rindu Nabi, bapa-bapa rindu Nabi, Ustaz Don juga rindu Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi sallallahu sallam alaihi. Hujan ngantuk, satu baca lagu tu banyak berkawat sikit, semangat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih Masjid Surau Darussalam Putih atas jemputan. Sonok saya jumpa tuan-tuan, bukan saja jumpa ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, jumpa juga hulu balang yang ada. Sonok, subhanallah. Dan jumpa juga anak-anak muda. Subhanallah, ramai anak-anak malam ni. Saya sonok. Malam ni kita nak baca qasidah banyak-banyak. Boleh? Mudah-mudah baca sekali dengan saya nanti. Malam ni dapat tajuk. Apa tajuk dia apa? Rahmat apa? For us Rahmat. Tu terkejut juga. Awak main orang putih ke? Maksudnya rahmat untuk kita lah. Itu tajuk dia.
Susah juga nak syarah tajuk ni. Saya cuba dengan ilmu kerdil saya ni, insya-Allah saya cubalah. Yang diraikan orang-orang lama di sini, saya mohon izin duduk di atas. Nak duduk bawah, tapi saya lagi kameraman menerak lah. Lagi kameraman menerak lah jenuh lah. Bak bawah sangat kan. Saya minta izin lah orang-orang lama di sini, saya duduk di atas. Yang diraikan ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, semua yang mana hak duduk luar, kalau tak boleh nak tengok kat dalam, buka handphone, tengok ni. Hak ni Ustaz Don Daniel solat selawat Facebook. Yang ni Surau Darussalam Facebook. Yang ni Syiar Kuliah Facebook. Boleh buka yang ni, tengok yang tu, tak apa. Kalau nak tengok terus boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tak dapat tengok, tengok tang situ nah. Ada 3 Ustaz Don Daniel solat selawat Facebook, Surau Darussalam Facebook, Syiar Kuliah Facebook. Okey. Seterusnya yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan guru, alim ulama yang ada dalam majlis hari ini, ada salah silap kurang daripada saya, beri teguran agar majlis dan pembincangan kita ke arah diredai Allah, insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi kayuh lebih jauh, jom kita mula dengan baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan bacaan Al-Fatihah ini dihadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin muslimat, khusus kepada ahli qaryah ni surau. Mungkin dulu mereka ada dengan kita, berlaku corona dan sebagainya, Allah ambil mereka dulu daripada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimah rahmat. Kalimah rahmat banyak dalam Quran. Dan kata akar dia rahmat ni raha minta marbutah, rahmatun. Kalau ruwet dia rahamim lah. Daripada rahamim ni nanti keluar rahim, rahman, rahmat. Dan rahmat ni dia penting dalam hidup, sebab semua benda ada rahmat dia. Contoh, kita bagi salam ke orang, Assalamualaikum warahmatu. Ada rahmat dekat situ, no? Kalau arwah meninggal dunia, kita kata rahmatullah alaih. Betul ya, no? Jadi kata ulama, berdasarkan kepada hadis Nabi, rahmat ni penting, sehingga kan Nabi kata kita semua masuk syurga dengan sebab rahmat Allah. Bukan sebab dengan amalan kita, tapi amalan ni kita ikut sunnah Nabi. Nabi Allah janji syurga, masih bulun amal ibadah. Boleh faham lah? Walaupun kita masuk syurga dengan rahmat Allah, Nabi dijanji syurga, tapi Nabi yang semayang sampai bengkak kaki. Betul? Kita bengkak juga, gaut. Dia bengkak juga, tapi dia gaut. Go out. Dia go out. Dia gaut. Bengkak juga. Jadi kita belajar daripada situ. Sama juga dengan para sahabat.
kalau bapa-bapa dan ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak buka satu kitab namanya Hadis 40 Imam An-Nawawi, rasanya dia tu ada tu Hadis 40 Imam An-Nawawiyah kan, Arba'in An-Nawawiyah rahimahullah. Imam Nawawi kata dalam hadis Imam Nawawi tu sekurang-kurangnya ada 3, sekurang-kurangnya satulah, tapi nak abang kata at least ada 3, bukan kurang lah, at least ada 3 hadis sahabat Nabi tanya Nabi. Antaranya Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardhah. Hadis 30 lebih kot, kalau tak silap, ke 28, 29, lebih kurang tu 29 kot, 29 nanti tengok balik nah. Sayyidina Mu'adz bin Jabal kata apa? Ya Rasulullah, akhbirni, bagi tahu kat aku, anil amal, tentang amalan, yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Ya Rasulullah, boleh tak tolong tunjukkan saya amalan yang saya buat boleh masuk syurga, saya buat boleh jauh saya daripada api neraka. Hai, Sayyidina Mu'adz bin Jabal tanya soalan lagu tu. Cuba bayang, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ni sentiasa keluar masuk rumah Nabi. Kita ni selawat dekat Nabi ni sebab kita tak biasa jumpa Nabi. Kita selawat banyak-banyak ni supaya mengharap dapat tengok Nabi. Sayyidina Mu'adz bin Jabal keluar masuk rumah Nabi, takkanlah masuk neraka. Walaupun kita kata ada Abdullah bin Ubay bin Salul pun duk tengok Nabi juga, Abu Lahab pun duk tengok Nabi juga, Abu Jahal pun duk tengok Nabi juga. Tapi mereka tu tak berulang keluar masuk rumah Nabi. Hak ni berulang masuk keluar rumah Nabi di Madinah. Namanya Sayyidina Mu'adz. Sayyidina Mu'adz ni antara para sahabat Nabi yang Nabi kata dekat dia, I love you. Oi, bukan senang. Kita boleh kata I love you ni kat isteri kita, suami kita, anak-anak kita, kawan-kawan baik kita. Saja-saja duk jumpa orang tepi jalan tu dah duduk I love you lah. Kena kayu. Kena kayu. Jadi I love you ni untuk orang special. Kalaulah kita pun bila kata I love you tu, orang yang dengar I love you tu special, kalau orang yang dengar daripada Rasulullah, maknanya lagi special lah kan. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Nabi kata kat dia, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, I love you. La tansa fi kulli duburi salah, jangan tinggal di setiap kali lepas sembahyang, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati. Ini kita baru habis sembahyang, baca bila sekali dapat pahala kan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nabi pesan dekat Sayyidina Mu'adz dengan kata I love you dulu. Jadi cuba bayang, satu orang dapat ucapan I love you daripada Nabi Muhammad. Dia ni mana special. Tahu-tahu dia pergi tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, tolong ajak saya satu amalan bagi saya masuk syurga jauh daripada neraka. Aish, bukan dia masuk syurga dah kah? Takkanlah Nabi I love you dengan ahli neraka. Mana dia masuk syurga. Jadi kita belajar daripada para sahabat, walaupun dah dijamin syurga, walaupun dah dijanji syurga. Surah At-Taubah ayat 100, Allah janji para sahabat, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bawah tu Allah kata apa? Allah sediakan mereka jannatin tajri tahtahal anhar. Allah sediakan mereka semua syurga yang mengalir sungai bawah dia. Maknanya confirm nak masuk syurga, confirm. Tapi perangai orang-orang para sahabat ini, walaupun dia confirm masuk syurga, dia tetap berebut untuk buat amal ibadah. Boleh faham? Jadi so kita faham masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi orang yang masuk syurga juga perlu amal ibadah. Boleh faham Takut sedikit orang salah faham. Hak tu saya cerita elok-elok. Jadi kita rahmat ni penting. Sebab itu Nabi kata masuk syurga dengan rahmat Allah. Sebab itu dalam hadis Imam An-Nawawi juga, hadis yang keempat. Yang tadi saya confuse 28, 29, tapi yang ni confirm hadis yang keempat. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam
Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, wafat pada tahun 676 Hijriah. 676, senang nak ingat. Imam An-Nawawi wafat umur 45 tahun. Imam Nawawi bubuh hadis nombor 4. Dia kata Nabi bersabda, manusia dia duduk dalam perut mak dia 40 hari. Nabi duduk cerita lalu tu. Duduk bertukar, saat lagi tiup roh, saat lagi bentuk jadi daging, jadi tulang, tiup roh apa semua. Nabi kata bila dia keluar, ada di kalangan mereka, dengar elok, ada di kalangan mereka yang seumur hidup dia buat amalan ahli neraka, ahli syurga. Tahu dia nak meninggal dunia lagi sejengkai, dia beramal dengan amalan ahli syurga, mati dia masuk syurga. Ada di kalangan mereka anak Nabi Adam ni, kita semua ni yang tadi yang duduk 40 hari lagu ni, 40 hari lagu ni, 40 hari lagu ni, lepas tu jadi daging, jadi tulang, balut dengan daging, keluar telinga apa semua, Allah tiup-tiup roh, keluar esok lahir. Ada di kalangan mereka yang beramal dengan amalan ahli neraka asal dia, seumur hidup dia lagi sejengkai dia nak meninggal dunia, tahu-tahu dia beramal dengan amalan ahli syurga, mati dia masuk syurga. Subhanallah. Makna masuk syurga ni memang kerja Allah, tapi kita kena beramal ibadah. Boleh faham Jadi sebab tu rahmat ni penting. Disebabkan rahmat ni pentinglah Allah Ta'ala bagi dekat kita sesuatu tajuk kita, iaitu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oh, semua sini hafal Quran, no? Subhanallah. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Allah sebut dekat Nabi adalah rahmat kepada kita. Maknanya kalau rahmat Allah tu penting, nak meraih rahmat Allah dari itu, Allah kata, aku ada bagi hamba satu rahmat yang setiap orang boleh pegang rahmat tu. Namanya Sayyidil Wujud Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sallallahu alaihi wasallam. Semua orang boleh pegang dengan Nabi. Semua orang boleh pegang dengan rahmat ni, dan pasti dalam ayat yang lain Allah kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau betul kamu sayang Allah, cinta Allah, nak meraih cinta Allah dan rahmat Allah, fattabi'uni, ikut rahmat yang aku bagi atas muka bumi. Siapa dia? Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu saya ajak tuan-tuan malam ni bersempena dengan bulan Mi'raj. Dia bulan Rejab ni orang panggil bulan Mi'raj juga, sebab berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi bulan ni disebabkan Mi'raj, jom kita cerita rahmat yang semua orang boleh pegang, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalah dengan tajuk kita kan, betul. Nak pergi tajuk, nak pergi hak lain-lain saya tak mahir sangat. Ilmu cepek-cepek cangkat ni boleh lah, takat-takat ni. Baik, kita ambil lagu mana? Kita ambil lagu ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat kepada makhluk lain dulu. Lah kali baru pergi manusia lah. Kalau pergi manusia tutup cerita habis lah, baliklah. Kita ambil makhluk lain dulu. Nabi rahmat baik dengan makhluk-makhluk lain. Subhanallah. Pertama, binatang. Seekor unta datang berlari-lari. Seekor unta datang berlari-lari. Hadis. Menutut dan mengucup kaki Nabi. Dia tunduk tu, dia cium, lepas dia lari. Unta ni dia lari.
Dia mai dekat Nabi Muhammad, dekat tengah-tengah masa tu Nabi duk ada lah dengan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, duk ada dengan mereka. Unta lari tu, dengan ada orang kata lari buka ni unta duk lari ni. Unta mai berbulu-bulu sekok unta ni, dia lari sebab unta ni tinggi. Unta ni tinggi, kaki dia kuat, badan dia tegak. Unta ni dia rempuh kita jatuh. Dia orang semua pakat mengelak, tambah unta mengamuk pula. Unta ni dia main. Seekor unta datang berlari-lari, melutut dan mengucup kaki Nabi, mengalir air matanya menangisi, kerana rindu pada Nabi. Mengadu domba tentang badan sakit, kerja banyak makannya sedikit. Jom masuk. Maulaya salli wa sallim iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Jadi unta ni lari mai kat Nabi, dia kucuk kaki Nabi, dia menangis. Nabi tengok dia berduka cita. Bila dia berduka cita, Nabi tanya dia berapa? Nabi kata dekat dia, dia kata, Tuan aku bagi aku makan sikit, tapi suruh aku buat kerja banyak, badan aku sakit. Unta tu main mengadu kat Nabi. Nabi dengar lagu tu. Nabi tanya, ni unta siapa? Nabi tanya, ni unta siapa? Tahu-tahu tengok ada satu orang lelaki tu, dia lari-lari, dia kata, Rasulullah, terima kasih, pegang tu unta saya. Dia kata lagu tu. Lepas tu Nabi kata, ni unta kamu ke? Dia kata, ya. Nabi kata, unta ni mengadu kat aku, kata hampa tak bagi dia makan ikut kapasiti dia, hampa suruh dia buat kerja. Nabi kata, aku beli unta ni daripada kamu. Nabi beli unta tu, terus jadi hak milik Nabi. Unta tu bahagia terus duduk dengan baginda Nabi SAW. Lagi, ni semua cerita ni tuan-tuan boleh buka dalam kitab Wafaul Wafa, boleh buka dalam Khasa'is Nubuwah, tuan-tuan boleh buka dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, karangan Imam Musa Malik bin Imam Qadhi Iyad Musa Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan boleh buka kitab ni, semua ada cerita ni yang saya cerita. Lepas tu Nabi berjalan dengan para sahabat, masuk dalam satu kawasan ladang kurma. Tiba-tiba dengar ada orang panggil, Ya Rasulullah. Orang cari siapa dia panggil ni, tak nampak orang pun. Tapi Nabi tahu. Nabi kali-kali Nabi nampak ada seekor rusa. Nabi pergi dekat dia. Nabi pergi kat rusa tu. Rusa tu kata, Ya Rasulullah, ada orang dia tangkap aku, tuan aku ni. Tapi kalau dia tangkap aku, dia sembelih aku, habis lah, okey lah, khalas. Sekarang ni dia tak sembelih aku lagi, duduk tambat aku dekat tiang ni. Susu aku dah penuh, anak aku dalam hutan nak minum susu. Boleh tak tolong lepas, jaminkan kepulanganku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Nabi boleh pergi jadi penjamin tu, guarantor untuk seekor rusa. Nabi kata, kamu ni milik tuan kamu. Dia kata, tolong jamin aku. Aku pergi susu anak aku patah balik. Nabi buka, Nabi duduk di tiang tu. Dia lari masuk dalam semak tu, hilang. Duduk selang lama, selagi dia keluar daripada semak tu, sambil dia jilat kantung susu dia, nampak kantung susu dia dah habis susu dah. Dia mai balik, Nabi ikat dah. Tak cukup Nabi ikat, Nabi pi dekat, Nabi bagi salam. Nabi tanya, siapa punya rusa? Dia kata, saya. Boleh tak saya nak beli? Dia kata, tak, saya nak bagi percuma kepada Rasulullah. Nabi kata, tak, saya beli dengan sebahagian harga. Nabi beli, Nabi ambil sesuatu, jadi milik Nabi. Nabi bebaskan dia, bagi dia masuk boleh dalam semak tadi. Subhanallah, Allahu Akbar.
Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Innallaha katabal ihsan fi kulli syai'. Ada dalam hadis 40 juga. Ada dalam hadis 40 kan? Nabi kata innallaha katabal ihsan fi kulli syai'. Allah tulis ihsan dalam semua benda. Akhir hadis tu Nabi habaqlah, kamu ihsan dalam ni, kamu ini ni. Hujung tu Nabi kata apa? Nak sembelih pun ihsan juga dengan binatang. Subhanallah, rahmat sungguh untuk semua binatang yang ada dalam atas muka bumi ni. Pasal itu kalau kita ingat balik, ingat tak Sayyidatuna, yang ni, kisah ni ada dalam kitab yang menang anugerah yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri. Nama kitab dia Rahiqul Makhtum. Rahiqul Makhtum nama kitab dia. Ada dikarang oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti pun ada sebut. Ketika Nabi Muhammad itu lahir, Halimatun Sa'diyah, Sayyidatuna Halimatun Sa'diyah radhiyallahu anha wa ardaha, ambil Nabi. Sebelum nak ambil Nabi, mai daripada Taif. Mai daripada Taif, naik Kalde tu paling last berjalan. Kalde dah tak larat dah. Makan minum tak ada. Masa tu Taif tengah duk kemarau. Jadi Kalde Siti Halimatun Sa'diyah tu, Sayyidatuna Halimatun Sa'diyah tu, dia duduk jalan juga dengan orang lain. Tapi orang lain bila daripada kejauhan, mereka jalan sama-sama. Bila mereka jalan sama-sama, dari kejauhan tu nampak ada bangunan hitam besar tu, Kaabah. Nampak Kaabah tu, Kaabah. Lah ni je ada bangunan tinggi banyak kan. Dulu bangunan paling tinggi Kaabah. Rumah-rumah lain taklah tinggi sangat, ataupun kalau ada pun jauh-jauh. Daripada jauh tu boleh nampak Kaabah. So bila mereka nampak Kaabah daripada jauh, semua pakat-pakat pukul Kalde mereka laju-laju. Wah, lagu tu guru lari. Sebab apa mereka pergi lari laju-laju? Siapa sampai dulu, dia boleh pilih baby mana yang dia mau. Anak orang kaya, orang banyak rezeki. Orang banyak lah lebih ke dia kan. Dapatlah anak comel, anak susuan jadi anak kita. Anak susuan tu macam anak kita. Kalau dapat hak lawa, Allah lawanya, eloknya. Anak siapa ni? Anak dia. Nampak tak? Dia seronok, dia boleh pilih siapa sampai awal. Jadi semua pakat duk, iyalah guru ni apa nama Kalde. No sampai. Tak lari tu, hak lari semua tu, hak tinggal belakang Halimatun Sa'diyah. Dia last. Sampai-sampai tu orang semua dah ambil dah, baby lain semua dah ambil dah, tak ada lah, habis lah. Hak tinggal Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dapat dekat Nabi kita, Sayyidatuna Halimatun Sa'diyah ambil Nabi tu, susu Nabi tu. Badan dia lah dah lah musafir. Naik pula Kalde tua, dah tak larat. Badan duduk tu. Sampai-sampai penat. Dia kata bila Nabi menyusu dengan dia saja, badan dia jadi sihat. La ilaha illallah. Dia naik atas Kalde tu. Jadi semua orang pakat dah balik lah kan. Kan ambil baby semua dah register lah apa bahasa kita. Ambil baby register ke apa Kalde korang. Balik tu dia balik dulu kan, dia baru sampai. Dia nak baru sampai, dia dah betul lah balik lah. Dia dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak Kalde tadi yang last tu, dia Nabi, bukan Nabi naik langsung atas dia. Orang panggil bahasa kita celapak duduk atas dia. Bukan Nabi celapak duduk atas dia. Nabi dikendong oleh satu orang perempuan. Awak bunyi kuat sangat. Terkejut juga lah mula-mula. Apa masuk waktu tu azan. Biasa lagu tu teruskan. Okey. Betul no? Ada surau link dekat aku yang azan no? Ada lah kan. Dan sebab manusia ni dia kena dengar azan baru dia sembahyang. Saya dia tak dengar, dia kata malam ni tak ada Aisyah azan. Betul lah, kita make sure tu. Okay. Betul ada lah. So orang semua boleh dengar. Khalas. Okay, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bila Sayyidatuna Halimatun Sa'diyah dukung Nabi, tu bukan berhubung langsung lah. Bukan Nabi sentuh Kalde tu. Kalau Nabi sentuh Kalde tu, dia jadi macam cerita Sayyidina
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda, masa umur dia lebih kurang 7, 8, 9 tahun. Masa tu umur Sayyidina Abdullah bin Mas'ud 7, 8, 9 tahun, dia duduk menggembala kambing. Dia duduk menggembala kambing. Nabi naik dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Nabi SAW yalah jalan dengan Sayyidina Abu Bakar apa? Naik tengok menggembala kambing. Dia katakan tu, budak, bagi kat aku apa kambing ni hang punya kan? Dia kata dak, ni tuan aku punya. Bomai kat aku kambing yang tak ada susu, maknanya kambing anak darah, tak ada susu. Mai Nabi pegang dengan tangan Nabi. Bismillah, Nabi kata. Bismillah, Nabi pegang. Penuh susu tu. Tu kalau berhubung langsung jadi lagu tu. Berhubung langsung dengan tangan Nabi yang mulia, tangan Nabi pegang tu. Jadi hak ni bukan berhubung langsung. Ada orang tolong dukung. Ada orang tolong dukung. Dukung Nabi tu duduk atas tu. Kaldir tu jadi cergas. Dia lari, dia potong di pihak lain. Dia potong di pihak lain tu. Sampaikan dalam dialog tu dia tulis apa? Orang yang berada di yang naik sekali dengan Halimatun Sa'adah, dia berkata, Halimatun, hang naik kaldir baru ke? Dia bertanya lagu tu kat dia. Sampai kata lagu tu, dia naik, dia balik, dia seorang lebih dulu daripada semua orang. Sampai. Tak cukup sampai lagu tu, Nabi sampai, ni baby baru lahir. Baru lahir tu sampai dekat kawasan Bani Thaqif, Taif tu tempat apa nama Bani Sa'ad, Halimatun Sa'adiyah kan. Sampai dekat kawasan Bani Thaqif tu, tahu situ tu, kampung Halimatun Sa'adiyah di situ. Semua binatang-binatang dekat situ semua seronok. Macam mana buruk seronok nak bawa Nabi naik Isra dan Mi'raj, terlalu seronok sangat. Orang kata apa? Excited, over excited, sampai malaikat Jibril kena tarik dia, suruh duduk elok-elok, pesan kat dia, ni Nabi Muhammad naik hang, duduk elok-elok sikit. Punya seronok, excited. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu binatang semua dapat rahmat, subur tempat apa Taif sampai hari ni. Sampai hari ni. Allahu akbar. Satu, rahmat pada binatang. Dua, rahmat Nabi kepada tumbuh-tumbuhan. Allahu akbar. Suatu hari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa ardah duduk jalan melalui satu lorong belakang. Lalu dekat satu lorong belakang, bila lalu satu lorong belakang, di antara dua rumah, dia pegang baju dia lagu tu, dia pegang lengan baju dia lagu tu, dia buat lagu tu, lalu bawah. Para sahabat heran, tak ada apa pun, siapa duk buat lagu tu, ada sawang apa labah-labah ke apa ke duk tolak lagu tu kan. Tak ada. Dia buat lagu tu, dia lalu lagu tu. Para sahabat tanya, Abdullah, hang buat apa ni? Dia kata, dulu masa aku berjalan dengan Nabi, tang sini ada ranting, ada pokok ni dulu tang sini. Pokok ni ada ranting melintang. Nabi nak lalu bawah pokok tu, Nabi tolak dia lagu tu, Nabi lalu bawah dia. Nabi tak bagi patah dia. Dahsyat Nabi. Walhal kalau ikut bahasa kita, hang tumbuh melintang jalan, bagi patah hang tak apalah, hang tumbuh lah kot lain. Dah, Nabi rahmat kepada sekalian alam. Nabi rahmat pada sekalian alam. Tak cukup dengan makhluk hidup, dengan makhluk mati pun Nabi berrahmat. Semua orang tahu cerita Nabi dengan tunggui kayu hak Nabi naik tu. Mimbar hak Nabi duk bijak tu, tunggui kayu. Hidup ke mati? Matilah. Mana boleh Nabi kerabat pokok hidup duk bagi khutbah? Mestilah apa nama pokok korma tu dia cantah bawah dia tu, cantah atas dia lagu tu, ambil batang dia tu, letak tang sini, Nabi pijak atas dia jadi tinggi, boleh baca khutbah. Bila ada sekumpulan sahabat Nabi buat apa nama mimbar baru, Nabi tak pijak kat dia. Bila tak pijak kat dia, tengah Nabi duduk khutbah, tuan-tuan cuba bayanglah, kita duduk lagu ni, tiba-tiba tuan-tuan dengar menangis.
Azan tuan-tuan lari lah. Sebelum tuan-tuan lari, saya lari dulu. Saya pun terkejut kan. Duk tengok, kita duduk depan, duk tengok siapa duk teriak ni, tak nampak muka teriak apa. Bila duk tengok bunyi, tahu-tahu tiang ni duk teriak. Oi, jangan buat pasal lagu tu. Ni buat pasal lagu tu. Sama lah macam para sahabat. Mana mereka nak imagine tunggui kayu menangis. Mereka tengah duduk dengan Nabi, mereka tengok bunyi. Mereka duk cari siapa dia duk teriak sangat ni. Macam ada sebahagian riwayat disebut nak menggambarkannya, setengah ulama bila contoh kata macam budak teriak cari mak tak jumpa. Ada setengah kata teriak tu macam binatang teriak tu kira macam tu. Menangis depa duk cari tak jumpa. Cari tak jumpa. Manalah orang nak imagine tunggui kayu. Manalah kita nak imagine tunggui kayu. Ni semua duk tengok Nabi je tahu. Nabi turun, Nabi peluk dia. Nabi bisik dengan dia, la ilaha illallah, bisik dengan tunggui kayu. Hak ni Nabi beza dengan Nabi-Nabi lain. Nabi Sulaiman bercakap dengan binatang. Bercakap dengan binatang tu hidup, kita bercakap dengan dia tu standard. Cakap dengan benda mati ni luar biasa Atau kita kata, kalau binatang hidup cakap dengan manusia, okeylah dia hidup dia bercakap, standard lah. Habis kalau benda mati pun teringin nak bercakap dengan hang, kira terror. Benda mati teringin nak bercakap dengan hang, terror. Menangis, Nabi pimpin, Nabi peluk dia, Nabi bisik ke dia. Bila Nabi bisik ke dia, lepas tu dia berhenti nangis. Lepas tu Nabi habaq kat para sahabat, tunggui kayu ni dia teriak. Sebab apa? Aku tak pijak dia, maka aku bagi dekat dia pilihan dua. Nak dah aku doa supaya dia tumbuh balik jadi pokok, tak mati-mati sampai kiamat, atau dia jadi pokok dalam syurga, duduk kat rumahku dalam syurga. Pokok tu kata dia nak hak yang nombor dua, dia nak jadi pokok duduk dalam syurga dengan Nabi. Baru dia berhenti menangis. Nabi kata apa? Kalau aku tak pujuk dia lagu tu, dia akan menangis sampai kiamat. Punggah. Oh, ini bukan cerita dia ni. Nak abang kata rahmat Nabi tadi tu sebab arwah Tuan Guru Datuk Arun ni biasa baca kat kami satu hadis. Kata arwah Tuan Guru, dia kata, Tuan Guru kata, innama, kata Nabi, ya ayyuhan nas, innama ana rahmatun muhdah. Ai manusia, sesungguhnya aku rahmat yang dihadiahkan kepada kamu. Jangan kata kita saja, makhluk lain pun nak rahmat tu. Mereka nak kalau boleh dapat ke mereka. Nak. Makhluk meninggal pun mati, makhluk mati tak hidup pun nak bercakap dengan Nabi juga. Luar biasa. Manusia kita banyak kalau tak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak kenal siapa Tuhan. Kita tak kenal siapa Tuhan. Tuan-tuan nak harap siapa? Tuan-tuan tunjuk mai kat saya. Nak bagi Nabi Isa, Nabi Isa kena angkat. Nak bagi Nabi Zakaria, kena gergaji. Nak bagi Zabah, tak ada. Mai satu orang manusia duduk tengah padang pasir, tak pernah jumpa kita, duduk termenung, teringat dekat umat dia. Itu luar biasa. Nabi Isa, umat Nabi Isa esok akan berhujah sendiri dengan Nabi Isa. Sebab tu Nabi Isa akan mai balik dalam akhir surah Al-Maidah. Tak payahlah orang kata apa, ni apa benda akhir zaman ni, kami dah akhir surah Al-Maidah ada dah, Allah bagi jawapan dah. Surah Al-Maidah hujung tu tak berlaku lagi. Kalau orang tanya saya, apa benda antara seling kiamat yang tak berlaku lagi? Akhir surah Al-Maidah. Kalau orang tanya tuan-tuan kan, apa cerita yang beyond yang tak berlaku lagi tapi Allah habaq dah, scripted. Akhir surah Al-Maidah. Maidah tu muka surat kanan tu last sekali. Surah Al-Maidah, Al-An'am. Sebelum masuk Al-An'am, muka surat lah tu semuanya akan berlaku hujung. Allah kata dekat Nabi Isa, ai Isa, hang kan yang suruh depa sembah hang. Nabi Isa kata, "Tak. Hang kan suruh depa sembah hang dengan maut hang." Nabi Isa kata, "Tak." Dalam tu dah habaq siap-siap lah.
Dialog tu akan berlaku bila? Bukan berlaku lari, dia akan berlaku nanti. Nah, Nabi Aisyah berhujah dengan umat Nabi Aisyah. Tapi Nabi kita dia bukan berhujah dengan kita. Dia kata apa ke akhirat? Analaha. Saya nak bagi syafaat. Mai dekat saya. Tapi macam mana nak dapat syafaat kalau kita tak baca selawat? Betul? Suatu hari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha duduk dalam rumah, duduk jahit baju. Jarum jatuh tu. Mau nama jarum jatuh tu, lilin padam. Jarum jatuh, lilin padam. Tu padam. Apa? Nabi bukan kapek lagu kita rumah Nabi. Bawah lepas siap lantai. Nabi apa saya nak Siti Aisyah apa? Cari tak jumpa. Mana nak nampak? Lampu tak ada, lilin tak ada. Tahu-tahu tengah duk cari tu, Nabi pijak kaki Nabi masuk. Assalamualaikum. Apa kata Siti Aisyah? Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, aku boleh nampak jarum aku yang jatuh. Ya Allah, punya terangnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk rumah gelap, terang. Subhanallah. Kita rumah pasang lampu pun masuk kita kelam sopa dulu. Nabi pijak tu, Siti Aisyah kata, aku nampak jarum hak jatuh tu. Bila Siti Aisyah ambil tu, Siti Aisyah kata dekat Nabi SAW, ya Allah, ya Rasulullah, terang sungguh wajah kamu. Seolah-olah nak kata macam, takkanlah tak ada siapa boleh tengok kamu macam tu. Kamu cantik, terang, masuk rumah gelap pun cerah. Nabi kata, Aisyah, binasalah orang yang tak boleh tengok muka aku. Dalam pada tu Nabi pihanak kata, celaka orang tak boleh tengok muka aku. Siti Aisyah heranlah, siapa yang tak boleh tengok wajah Nabi kan? Nabi kata apa? Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah dikhabarkan oleh baginda, binasalah mereka yang tidak dapat melihat wajahnya di hari akhirat kelak nanti. Ialah mereka yang bakhil dari berselawat bila disebut nama Muhammad. Selawat sekali, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala khairil anamil Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wasallimu yashfa' lana yawmaz ziham. Begitu banyaknya fadilat bersalawat pada baginda. Mahukah kita dituliskan di antara kedua mata? Ni Nabi hadap ni dalam hadis. Nanti akan tulis cop dekat atas dai kepada siapa yang buat. Apa dia? Bebas dari sifat munafik dan bebas dari neraka, ditempatkan di hari kiamat bersama para syuhada. Itulah ganjarannya dari Allah yang maha tinggi untuk mereka yang bersolawat tiap hari 100 kali. Sallu ala khairil anamil Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wasallimu yashfa' lana yawmaz ziham. Lupa lirik tu. Tak ingat. Tak ingat lah. Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, cantik sungguh wajah kamu. Nabi kata, celaka orang tak boleh tengok muka aku ke akhirat esok. Ada rupanya orang tak boleh tengok. Ya, siapa? Orang yang tak selawat kepada kamu. Bila dengar nama Muhammad, mim ha mim dal tu, dengar nama tu tak selawat. Oh, binasa orang dulu tu. Binasa. Nabi sebut, bukan kita. Sebab tu mim ha mim dal ni penting, nama Nabi Muhammad. Dalam syahadah kita, syahadah tak laku kalau tak sebut nama Nabi Muhammad. Sembayang tak laku.
Kalau baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annahu rasulullah, tak boleh, tak laku. Dia kena sebut juga mim ha mim dal tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena sebut nama Muhammad. Baru sebut nama Nabi Ibrahim. Mana boleh tukar? Beriman pada semua rasul, no? Allahumma salli ala sayyidina Musa wa ala ali sayyidina Musa kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Tak boleh, tak laku sembahyang kita. Sembahyang tak sah tak sebut nama Nabi Muhammad. Doa tak terima tak sebut nama Nabi Muhammad. Syahadah tak laku tak sebut nama Nabi Muhammad. Ke akhirat lagi telah. Dalam kubur tanya dah, siapa dia kamu punya imam? Ada tak dia jawab ni? Macam mana nak bezakan boleh sebut nama Nabi kalau atas dunia tak sebut? Allah kata, siapa nak dapatkan syurga aku, nak kasih sayang aku, nak pengampunan aku, ikut Nabi Muhammad. Itu paling penting. Jadi untuk manusia kita, apa yang saya nak abang malam ni, sebab pukul 9 lah, habis kan, no? Kira tak ada masalah, tak ada masalah. Saya pun jadi saya pun jadi dapat sikit pun boleh, no? Okay, baik. Apa buah las yang saya nak tinggal dekat tuan-tuan, untuk tuan-tuan bawa balik malam ni sebagai tajuk hari ni, Nabi sebagai rahmat sekalian alam, rahmat atas kita. Siapa nak Allah ikut rahmat ni, dia dapat rahmat Allah. Para sahabat cukup tahu. Sebab tu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia kan budak kecil. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar. Masa Nabi dah umur 50, dia umur baru 7 tahun, 8 tahun. Nabi wafat umur dia baru berapa? 10-11 tahun lagu tu. Maka silap-silap 18 tahun tak, tapi 18 Sayyidina Ibni Abbas. Dia muda lagi Abdullah bin Umar ni. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar ni masa Nabi dah dewasa, dia budak lagi. Nak habaq kata, sekali lagi saya ulang dengan elok, siapa nak kasih sayang Allah, siapa nak masuk dalam syurga, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad kita tak boleh ikut dia baginda, tak boleh, melainkan dia kena mula dengan selawat dulu. Kena mula jatuh hati baca selawat, baru kita nak. Sama lah macam kita nak jatuh hati dengan, kalau kita dah kurang menyebut nama isteri kita, anak-anak kita, kita tak akan jatuh hati dengan mereka. Kita tak akan nak sayang mereka, tak akan nak buat untuk mereka, tak teringat pun dekat mereka. Tapi kalau kita duk sebut, kita duk teringat anak, insya-Allah kita buat apa pun kita anak aku suka makan ni, isteri aku suka makan ni, memang kita akan jadi lagu tu. Itu tabiat manusia. Jadi macam mana kita nak ikut Nabi Muhammad kalau kita tak biasa berselawat? Yang tu penting, itu kunci dia yang tu, selawat kepada Nabi SAW. Jadi hari ini saya nak pesan apa dekat tuan-tuan, untuk tuan-tuan bawa balik. Sebab kawan saya Ustaz Rahman, dia pesan dekat saya, Ustaz Rahman, dia kata, Ustaz Don, malam ni make sure pesan satu supaya orang boleh bawa balik. Jadi saya pun okey, apa saya nak pesan dekat tuan-tuan hari ni? Benda paling penting yang makin hilang dalam masyarakat hari ni, yang orang baca hadis ni, orang baca, bukan orang tak baca, tapi sekali lalu tu rasa macam kita buat tu kena dah. Apa dia? Nabi sebut dalam satu hadis, ini untuk tuan-tuan dan saya. Saya tak kata saya kata kat tuan-tuan saja, saya kata kat saya juga. Okey, saya kata kat saya. Apa dia? Khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahli. Nabi kata, sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dengan ahli keluarga dia, dan aku orang paling baik dengan ahli keluarga aku, kata Nabi. So apa yang saya nak tuan-tuan berbalik, hadis ni semua orang selalu dengar betul, tapi izinkan saya minta izin, saya nak hurai ikut yang saya nak hurai, macam mana yang saya dengar Habib Ali pesan. Jadi saya nak kata apa kat tuan-tuan, saya kata macam ni, saya bagi contoh saya saja, senang lah. Tapi bukan makna saya bagus lah. Saya tak kata saya bagus, dan contoh yang saya bagi ni pun bukanlah nampak saya bagus pun, tak nampak bagus mana pun. Saya bagi contoh senang kat saya sendiri. Apa dia? Saya bercakap dengan tuan-tuan elok ni. Tak betul kalau saya bercakap dengan tuan-tuan elok, tapi saya tak boleh bercakap dengan adik lelaki saya lebih elok daripada yang saya cakap dengan tuan-tuan. Tak betul. Ada something wrong somewhere dengan ini ustaz.
Saya lagi ibu-ibu kalau nak menyembang dengan saya, panggil saya, Ustaz Don. Saya berkata, ya Hajah, apa khabar? Saya tanya lagu tu. Kalau saya cakap baik dengan Hajah, saya tak boleh bercakap baik, lebih baik dengan isteri saya yang halal kepada saya. Something wrong somewhere dengan Ustaz ni. Pihak ahli jawatan kuasa masjid boleh bercakap elok sesama ahli jawatan kuasa masjid, tetapi tidak boleh bercakap elok dengan ahli rumah tangga sendiri. There's something wrong somewhere. Tuan-tuan jumpa anak-anak kawan tuan-tuan, tuan-tuan kata kat mereka, Allah, budak-budak ni bagus. Allah, anak-anak ni kecil saja. Tuan-tuan boleh cakap macam tu dengan anak orang lain, tapi tuan-tuan tak boleh cakap lebih baik daripada itu kepada anak sendiri. There's something wrong somewhere. Sebab itu Nabi ajar kita untuk lebih baik kepada ahli keluarga supaya kita baik dengan masyarakat. Bukannya baik dengan masyarakat tapi tak baik dengan ahli keluarga atau lebih kurang. Mana boleh saya, kalau Ustaz Rahman kawan saya telefon saya angkat telefon, Assalamualaikum, my blood, saya kata ni Syah telefon saya kan, saya kata my blood ni kawan-kawan saya kata my blood, darah aku kan, my blood, how are you kan, kita cakap lagu tu. Kalau saya boleh cakap dengan mereka lagu tu, tapi saya tak boleh cakap elok dengan my real blood, adik-beradik saya elok lagu tu, there's something wrong somewhere. Nafsu kita ada masalah. Saya ada kawan-kawan perempuan, saya punya di pejabat ada orang perempuan. Telefon saya, Assalamualaikum Ustaz ni kita punya HR kita punya ni kita punya agreement kita punya ni dengan Astro dia bercakap dengan kita. Ya baik ya saya ya. Okey. Saya boleh cakap baik dengan dia lagu tu. Saya sepatutnya kena cakap 3 kali ganda lebih baik daripada tu dengan isteri saya sebab dia halal kepada saya. Saya tak boleh buat lagu tu. There's something wrong somewhere. There's something wrong somewhere. Yang ni saya nak tuan-tuan balik betul. Kakak-kakak, ibu-ibu, kita boleh bercakap dengan orang-orang lelaki lain elok, tapi kita tak boleh cakap 3 kali lebih elok dengan suami kita. There's something wrong somewhere. Isteri saya boleh bercakap elok dengan doktor-doktor lain di hospital. Isteri saya doktor, boleh cakap elok dengan doktor-doktor lelaki lain, atau dengan patient lelaki dia boleh cakap elok. Dia tak boleh cakap elok 3 kali lebih baik dengan saya, sedangkan saya halal untuk dia. There's something wrong somewhere. Ini sunnah Nabi paling besar sekali yang hari ini makin hilang. Kita dalam Twitter, dalam Facebook, dalam Instagram, dalam apa semua, kita boleh bercakap elok, siap hantar bunga, hantar love kat kawan-kawan kita, support kawan-kawan kita, tepuk tangan, tulis syabas, tahniah apa semua. Tapi kita tak boleh buat benda yang sama ke anak-anak kita. Bila mereka mai jumpa kita, budak kecil umur berapa 5 tahun, 6 tahun, boleh lompat daripada satu sofa kepada satu sofa lain. Itu bukan perkara biasa tau bagi mereka. Itu luar biasa. Dia kata apa-apa, tengok pun dia lompat. Kita pun okey. Kita dalam Instagram, Facebook siap boleh sokong kawan-kawan. Takkan anak kita tunjuk lagu tu kita okey-okey je. Kita patutnya kata, oi bagus hang lompat tu, siapa kita sokong dia. Kalau kita tak boleh buat lagu tu, ada something wrong dekat kita. Apa masalah? Sebab tu Nabi dengan keluarga Nabi dengan muslimat mana tak jatuh hati dengan Nabi Muhammad. Tapi dengan isteri Nabi Muhammad, jauh Nabi lebih baik daripada dengan isteri Nabi daripada muslimat yang lain. Dahsyat. Tuan-tuan patut baca cerita macam mana Nabi baik dengan isteri Nabi. Jangan heran macam mana Nabi boleh baik dengan muslimat yang lain. Nabi kan fall in love dengan Nabi punya para sahabat, betul tak? Nabi sayang para sahabat kan, macam blood brother kan. Kita tengok Nabi jaga kawan-kawan Nabi kan, siap boleh tebus Saidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa arda, mai daripada Parsi, entah alam mana tak tahu mai Saidina Salman Al-Farisi mai nak beriman dengan Nabi dah, tapi masih jadi hamba. Nabi boleh pergi tebus dia dengan 300 batang pokok kurma pasal blood brother Islam sekali. Nabi buat begitu. Jangan tanyalah macam mana kasih sayang Nabi dengan ahli keluarga Nabi. Pakcik Nabi meninggal dunia saja, walaupun orang masih rela tak tahu Islam tak Islam, Abu Talib, betul? Nabi jadi stres, tertekan boy. Tahun tu jadi tahun duka cita. Nabi punya fall in love dengan keluarga. Kita ni kenapa betul? Hari ni kita kena fall in love dengan keluarga kita. Kita kena sayang keluarga kita, sayang isteri kita, sayang suami kita, sayang anak-anak kita lebih daripada orang lain. Sebab apa? Orang lain tu kita nak sayang juga.
Jadi kalau kita sayang orang lain 1 kali ganda, keluarga kena 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda. Khairukum. Nak tahu siapa yang baik dalam surau kita hari ini? Orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia. Khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebab tu Nabi paling baik. Mana manusia boleh challenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Mana buat main kat saya? Sebab apa? Nabi paling baik dengan ahli keluarga Nabi. Oi, Nabi punya rival baik dengan ahli keluarga. Tuan-tuan tahu siapa dia? Ranking nombor 2 bawah Nabi. Nabi Ibrahim. Oi, Nabi Ibrahim dalam Quran ada satu sifat Allah Ta'ala cerita dekat dalam Quran. Allah biasa gunakan, oi, lajak 5 minit. Ha? Kayu. Lillahi ta'ala. Kayu. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi Ibrahim duduk atas mana? Langit ke-7. Bukan langit 7 saja. Sandak beribadah di tiang arash. Punya kedudukan tu Maulana kita katakan. Dalam Quran Allah ada sebut satu sifat Nabi Ibrahim yang Allah tak sebut dekat nabi-nabi lain. Allah biasa aja sebut innahu kana siddiqan nabiyya, innahu kana musliman, innahu min ibadina salihin. Adalah Allah Taala sebut kan gelaran-gelaran para anbiya. Tapi ada satu gelaran hanya khas untuk Nabi Ibrahim je dalam Quran. Allah kata apa? Wa Ibrahim alladhi waffa. Allah guna perkataan tu. Wa Ibrahim alladhi waffa. Nabi Ibrahim itu sifat dia waffa. Waffa ni sifat apa tuan-tuan? Waffa ni sifat dia punya kasih sayang tu tiada bertebing. Tiada bertebing. Hak tu Nabi punya rival. Tapi Nabi boleh potong. Nabi Ibrahim. Tuan-tuan cuba bayang Nabi sayang kat anak Nabi dulu. Nabi sayang kat Siti Fatimah. Maafkan saya. Maaf. Bukan saya nak tuduh, bukan saya nak kata. Cuma nak, orang panggil apa istilah ni? Hits up. Nak bagi macam lagu tu. Apa dia? Nabi semulia-mulia manusia. Orang semua berebut cium tangan Nabi. Tapi Nabi jumpa anak perempuan Nabi. Nabi cium tangannya. Kita ada anak perempuan, kita biasa cium tangan anak perempuan kita. Belum tentu. Nabi punya fall in love dengan keluarga Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha. Bila mana Nabi jumpa dia, Nabi duduk dalam rumah, Siti Fatimah masuk aja bagi salam, Nabi bangun, Nabi pergi kat Fatimah, Nabi pegang tangan Fatimah, Nabi cium tangan Fatimah. Tuan-tuan yang mana ada anak perempuan, tuan-tuan patut buat kat anak perempuan, buat yang darjah 1, darjah 2, cium tangan mereka. Pergi sekolah elok-elok, cium tangan mereka. Sebab apa? Tuan-tuan boleh buat sunnah lagu tu. Saya tak boleh, anak saya semua lelaki. Kalau nak buat kena cari mak lain. Lah saya tahu. Melawak betul sampai panjang-panjang saya tahu. Anak saya semua jantan. Saya tak boleh buat sunnah tu. Tuan-tuan yang mana ada anak perempuan, tuan-tuan patut buat. Saya walaupun baca sunnah Nabi, saya tak ada buat. Saya tak ada anak perempuan. Kalau nak ambil umum, cium tangan anak boleh lah. Tapi nak buat spesifik pada anak perempuan, saya tak ada. Tuan-tuan yang mana ada, tuan-tuan tak buat, rugi. Tapi kenapa kita tak boleh buat? Sebab kasih sayang tadi tu. Dia belaga angin, orang kata. Dia belaga angin. Jadi tak apa. Hak tu je buah kita nak buat balik malam ni. Salah satu perkara tajuk kita ialah Nabi rahmat pada kita, Nabi rahmat kepada keluarga kita. Sebab apa? Nabi bagi satu kata kunci. Hamba nak tahu siapa yang bagus dalam surau kita hari ini? Orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Dia tu yang paling bagus dalam majlis kita hari ini. Kita tak tahu lah siapa dia. Hanya orang-orang yang tahu dia lah. Isteri yang tahu suami yang baik dengan dia, suami yang tahu isteri yang baik dengan dia. Dia itulah orang yang paling baik dalam majlis kita hari ini. Maknanya apa? Balik semua orang kena berbetul. Hak mana tak kena. Jangan duk cakap lebih kurang. Jangan. Nabi innallaha rifqun yuhibbur rifqah wa yu'ti 'alal unfi ma la yu'ti. Sekali lagi, hadis ni ada dalam hadis akhlak, kitab yang dikarang oleh almarhum Maulana Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala dalam kitabnya 40 akhlak mulia. Dia bubuh apa hadis dia? Hadis kedua, hadis 3, 4, 5 lebih kurang lagu tu dah tak ingatlah hadis nombor apa. Innallaha rifqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi.
Allah itu maha lemah lembut. Saya teringat hadis ni pasal tadi saya duduk sekali dengan Cik Man. Cik Man ada baca hadis ni, tapi dia baca bunyi kod lain. Yang tu hadis yang dia rujuk lah, yang saya rujuk yang Syekh Fahmi Zamzamnya, tapi bunyi saya tu lebih kurang sama lah. Apa dia? Innallaha rifqun yuhibbur rifqa. Allah lemah lembut. Allah ni, kalau yang hadis Cik Man baca tadi, Cik Man kata apa? Cik Man kata Allah akan letakkan perkara baik itu pasti pada dia ada lemah lembut. So saya bagi tahu tuan-tuan, orang yang baik dengan ahli keluarga, orang yang paling baik dalam kita hari ini adalah orang yang paling baik dengan keluarga dia. So perkara baik antara apa benda yang paling ada, mesti kena ada lemah lembut. Allah sebut dalam hadis lain, Nabi sebut dalam hadis lain, innallaha rifqun, Allah maha lemah lembut, yuhibbur rifqa, Allah cinta dengan orang siapa yang baik, yang lemah lembut, yang steady, yang bagi kita gentleman, dia steady lah, dia tak jenis melompat, dia jenis nak marah orang, nak kata apa ya. Jenis kalau aku ni, Allah kata kat dia I love you lah. Allah kata kat dia I love you. Wa yuhibbur rifqa wa yu'ti, ini paling penting. Wa yu'ti 'alal unfi ma la wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi. Dan Allah akan bagi kepada orang lemah lembut benda yang dia tak bagi kepada orang yang kasar. Siapa duk buat backing lebih kurang lagu tu, pakat-pakat slow down lah. Dia kata aku tak ni, aku ikut Saidina Umar. Jangan. Saidina Umar dia jalan satu jalan, setan lari pi jalan lain. Tuan-tuan, kalau kita lalu satu jalan, manusia lari jalan lain, kita faham. Tapi Saidina Umar punya level tak boleh masuk akal. Benda yang lari daripada dia benda ghaib. Tuan-tuan boleh faham tak? Dia punya singa dia tu lagu mana, hak jenis duk mai keluar aura kat badan dia. Dia lalu satu lorong, setan lari lorong lain. Setan lari lorong lain. Makna dia kalau nak kata lagi setan lagi kuat tu, Saidina Umar punya, oi, setan punya pang lari. Kita lalu satu jalan berkerumun setan mai. Lepas tu nak abang kata aku ikut Saidina Umar. Aku ikutlah, tolong lah, jangan buat lagu tu lah. Malu. Jangan buat lagu tu lah. Tak usah disclaimer kuat sangat lagu tu. Saya memang cakap dengan keluarga saya kasar sikit. Saya ikut Saidina Umar. Hang bohong. Tang mana Saidina Umar kasar? Abang mai. Saidina Umar kasar nak pancung orang yang lawan Nabi saja. Bukan dengan ahli keluarga dia. Cuba baca apa manaqib Saidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah masa dia jadi khalifah. 2/3 dunia duduk bawah kaki dia. Gubernur dia mai masuk dalam bilik rumah dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar jawab salam tu tak bunyi macam selalu. Waalaikumsalam tu dengar macam ai. Awak dengar macam orang duduk kat lantai. Buka selak curtain tu dia Saidina Umar duduk baring atas lantai, anak duduk lompat atas perut. Doing. Dia punya gubernur kata, ni humiliate ni tak boleh ni. Hang khalifah kot. Dia tengok Nabi habaq kat aku, siapa tak sayang orang, Allah tak sayang dia. Gubernur dia habaq kata, aku kalau keluarga aku tengah duk bergelak ke apa, aku sampai keluarga aku senyap jujak, tak bercakap apa, punya takut dengan aku. Kalau mereka semua tengah ni, mereka tak berani tegur aku. Kalau aku duduk dalam rumah, aku duduk tu, mereka semua pergi duduk jauh, takut. Gah. Esok Saidina Umar pecat dia, senang. Pasal apa? Kalau dengan keluarga dia pun dia tak boleh sayang, macam mana dia nak sayang umat? Benda logiknya. Sebab tu siapa yang duk mai duk kata, saya jenis kasar sikit, saya ikut Saidina Umar, hang fitnah Saidina Umar. Hanya nak buat pala sangat. Hanya nak buat pala sangat. Baca manaqib tu elok-elok. Baca manaqib betul-betul. Saidina Umar dia akan buat lagu tu dekat orang yang lawan Rasulullah saja. Rasulullah, saya habiskan dia. Yang tu macam pendekar mustar punya anak buah boleh. Saya habiskan mereka pakcik, silakan. Boleh. Hak tu tak apa. Sebab apa? Main nak lawan. Kalau jenis ahli keluarga tak buat apa pun, dulu kita duk jaga kesal tu. Itu bukan sunnah Nabi dengan para sahabat khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Bukan. Mereka semua baik dengan keluarga mereka. Mereka cakap elok dengan keluarga mereka, dengan anak mereka. Tuan-tuan baca manaqib ni biografi. Baca manaqib mereka dengan anak mereka, macam mana mereka pegang anak mereka, jalan dengan anak mereka. Sedangkan mereka ni semua ahli syurga tahu. Benda tu kita kena ambil. Ini antara yang saya nak pesan malam ni sebagai tajuk Nabi rahmat pada kita. Semoga keluarga kita dilimpahi dengan rahmat dan barakah berpanjangan. Dah cerita pasal Nabi ni, ujung kita tutup dengan selawat lah. Allah, saya baca dulu tuan-tuan dengar. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh ikut simple boleh ikut Saya baca, tuan-tuan ikut. Saya baca satu rangkap, tuan-tuan ikut satu rangkap. Kita berterusan sampai habis majlis macam tu. Saya baca satu rangkap, tuan-tuan ikut satu rangkap. Boleh? Allahumma. Kita tinggi sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, lam. Cuba 1, 2, 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, malam ni pecah rekod. Apa dia? Kita belajar selawat bahasa OKU guna tangan kita. Tuan-tuan selama ni selawat guna mulut, guna lidah, guna lisan. Hari ni tuan-tuan tak pernah lagi tangan tuan-tuan selawat dekat Nabi. Malam ni tuan-tuan catatkan sebagai malam 2 Rejab. Kita selawat kat Nabi bahasa OKU yang selama ni kita tak pernah. Tuan-tuan baca surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semoga usaha kerdil ini, pasal Allah Taala sebut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan aywa wa man ya'mal mithqala dzarratin aywa. Siapa buat yang baik pun sikit besar zarah, Allah tunjuk ke akhirat esok. Buat yang jahat besar zarah pun Allah tunjuk. Semoga hak ni Allah tunjuk esok ngam. Pasal apa? Tangan kita kata, Tuhan, aku selawat kat Nabi, bukan mulut saja. Oh, itu syok ngam. So malam ni kita catat sebagai sejarah. Halo. Baik. Jangan tengok saya. Halo. Baik, Cik. Baik, Cik, bunyi tak syok. Allahumma, dua tangan. Sat. Allahumma, boleh? Boleh? Kita buat, saya buat, tuan-tuan ikut lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak ni hak yang saya buat ni, Muhammad ni bahasa OKU betul ya ni. Muhammad, Nabi Muhammad dia buat lagu tu. Tapi kita alter sikit. Muhammad kita dia pergi tang situ, dia balik mai duduk kat hati kita. Sentuh hati kita sikitlah. Nabi duduk kat hati, jantung hati, intan payung, kekasih kita. Muhammad. Ni satu ni kat sini dia kat sini. Sini dia lagu tu. Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba buat sendiri. 1, 2, 3. Allahumma salli ala. Gagal. Tadi tengok macam sungguh-sungguh. Ada 2-3 masjid dia pergi sampai level Sayyidina saja. Lepas tu dia bungkui. Tuan-tuan Solih Allah pun dah bungkui dah. Dia perlu imam lagi sekali. Allahumma salli ala
Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ambil. Wahai Allah, kurniakanlah pujian kami pada Rasulullah. Kami rindu, kami cinta kepada Nabi, Nabi yang mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, jadikan kami pencinta Nabi, Nabi yang tinggi, duduk di syurga, syurga Firdausi. Tiada yang nikmat dari nikmat ini. Semua betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu cinta Nabi, kakak-kakak cinta Nabi, abang-abang cinta Nabi, bapak-bapak cinta Nabi, anak-anak cinta Nabi, Ustaz Don juga cinta Nabi. Semua jemaah Surau Darussalam cinta Nabi, Nabi khairil anam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Malam ni kalau mengigau tu tahulah. Lu buat lagu tu tahu. Mana lekat lah, lekat. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad. Minta ampun, minta maaf salah silap kurang daripada saya, atas lemah saya. Hak semua tuan-tuan faham, tuan-tuan reti, tuan-tuan tahu, tuan-tuan dengar, tuan-tuan bagi perhatian, tuan-tuan faham. Semua mai daripada Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik belaka. Dan saya akhiri dengan ucapan yang mulia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najjatat taibin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.